Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada malaysiakini.com bertajuk Dr. M di Sepina untuk beri keterangan di RCI Batu Putih 31 Mei 2024. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad di Sepina bagi memberi keterangan kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Dr. Mahathir dalam satu kenyataan mengesahkan dia akan menghadirkan diri di hadapan Suruhanjaya itu pada 12 Jun ini. Beliau berkata, saya akan hadir kerana diarahkan untuk berbuat demikian. Sebelum ini saya sendiri telah meminta untuk hadir di sepanjang prosiding ini apabila ia bermula pada 21 Mei 2024. Saya dan peguam saya menjangkakan kami akan dipanggil untuk menghadiri prosiding tersebut sepanjang ia dijalankan kerana saya adalah merupakan pihak yang berkait dengan perkara yang dibincangkan oleh RCI tersebut, katanya. RCI itu bertujuan untuk mengkaji pengendalian kes kedaulatan 3 pulau yang terletak di antara Johor dan Singapura. Ia dijangka menyemak keputusan kerajaan PH pimpinan Dr. Mahathir yang menggugurkan semakan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ bagi menganugerahkan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Pada 27 Februari lalu, Menteri Undang-Undang Azalina Osman Said berkata, RCI itu diberi kuasa untuk mengeluarkan waran tangkap terhadap pihak yang enggan memberi keterangan. Antara kuasa ini ialah memanggil orang untuk memberi keterangan, mengeluarkan waran tangkap terhadap mereka yang enggan berbuat demikian dan mengeluarkan denda, katanya dipetik The Star. Azalina berkata RCI itu akan diberi masa sehingga 6 bulan untuk menyelesaikan siasatannya dengan laporan akhir akan dibentangkan di Parlimen. Mahu RCI diadakan secara terbuka. Mengulas lanjut, Mahathir berkata dia berharap RCI ini diadakan secara terbuka dan orang awam dapat mengikuti prosiding itu sepenuhnya. Kata Mahathir ini kerana sebelum ini pelbagai tumahan dan tuduhan dituju kepadanya secara terbuka dan mendapat laporan media secara meluas. Tuduhan-tuduhan tersebut dibuat termasuk oleh ahli jemaah menteri sekarang, antara lain bahawa saya membuat keputusan secara sembunyi-sembunyi dan secara sendirian. Katanya lagi, jika semua tumahan ini dibuat secara terbuka, kenapakah jawapan dan penerangan saya pula perlu dibuat secara tertutup, katanya lagi. Dia sekali lagi menegaskan kesemua keputusan yang dibuatnya adalah setelah mendapat nasihat dan pandangan daripada peguam dan pakar-pakar perundangan dalam dan luar negara, termasuk yang dilantik oleh kerajaan terdahulu yang mahu isu Pulau Batu Putih dirayu semula. Katanya lagi, selain itu, sebelum keputusan dibuat, isu telah saya bawa ke kabinet. Terdapat di kalangan ahli-ahli kabinet ketika itu telah dilantik semula ke dalam kabinet kerajaan pada hari ini, katanya. Tambahnya lagi, kerana itu adalah perlu untuk saya atau peguam saya hadir untuk mengikuti prosiding ini dari awal hingga akhir untuk mengetahui adakah kesemua yang terlibat di dalam keputusan dipanggil. Jika tidak, mengapa, dan jika ada, apakah yang mereka perkatakan. Tambahnya, jika tidak objektif, RCI sebagai satu usaha fact-finding agak pincang dan tersasar dari keadilan, katanya. Peguam Mahathir sebelum ini berkata mereka mungkin menasihati bekas Perdana Menteri itu supaya tidak memberi keterangan di hadapan RCI berkenaan. Ini berikutan dakwaan konflik kepentingan melibatkan bekas Ketua Hakim Negara Madraus Sarif dan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengerusi RCI berkenaan. Pada 2017, Mahathir telah memfailkan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi mencabar keabsahan pelantikan Madraus sebagai Hakim Tambahan Mahkamah Persekutuan kerana telah mencapai usia 66 tahun dan 6 bulan. Madraus meletak jawatan apabila Mahathir memegang jawatan Perdana Menteri pada 2018. Sedenyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Padan muka. SPRM
mengumumkan telah menahan mereka yang bertanggungjawab di dalam penjualan ataupun pengubahan tanah rizab Melayu kepada bukan Melayu. Ini barulah terbaik. SPRM menahan pengarah urusan kes ubah tanah rizab Melayu kepada bukan Melayu. Mari kita lihat siapa yang kena. Mari kita lihat siapa yang kena. Seorang pengarah urusan sebuah syarikat hartanah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atas dakwaan mengubah status tanah rizab Melayu kepada tanah bukan Melayu di Mukim Manjong Setiawan Perak. Lapor berita harian, syarikat milik lelaki berusia 44 tahun itu dipercayai terbabit melakukan pemecahan lot membabitkan kira-kira 650 hektar tanah sebelum dijual menjadi lot rumah dan banglo. Wow, difahamkan siasatan SPRM mendapati sejumlah 317 lot. 317 lot yang dipecahkan kepada individu serta syarikat yang sebagian besarnya adalah bukan Melayu. Penahanan itu adalah rentetan kepada tangkapan seorang bekas timbalan pendaftar hak milik di Pejabat Tanah dan Galian PTG Perak yang sudah dituduh di Mahkamah Seksyen Ipoh bulan lalu. Lapor portal itu memetik sumber, syarikat tersebut disyaki membayar rasuah kepada kaki tangan kerajaan untuk mengubah tanah rizab Melayu kepada bukan Melayu di Setiawan. Selepas pengubahan status tanah itu, ia dipecahkan lot untuk pelbagai kegunaan seperti lot kediaman dan dijual kepada bukan Melayu untuk dijadikan hartanah mereka. SPRM setakat ini dapat mengesan sejumlah 317 pecahan hak milik atau lot daripada 650 hektar tanah rizab Melayu yang ditukar hak milik itu, katanya. Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hashim mengesahkan tangkapan itu dan memberitahu penahanan suspek dilakukan mengikut Akta SPRM 2009 kerana memberi rasuah. Katanya suspek akan direman di Mahkamah Magistrat Ipoh pada pagi ini untuk membantu siasatan SPRM. Pada April lalu, media melaporkan seorang bekas PTG Perak dihadapkan ke Mahkamah Session atas pertuduhan menipu agensi kerajaan negeri sehingga menyebabkan pemecahan lot tanah rizab Melayu membabitkan kawasan seluas 649.2 hektar di Setiawan 12 tahun lalu. Tertuduh adalah Rosli Cik Muhammad, 64 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Selepas pertuduhan ke atasnya itu dibacakan jurubahasa di hadapan hakim Datuk Ibrahim Osma. Ini yang patut kita kecam habis. Ini yang patut kita kecam habis. Bagaimana seorang yang begini tergamak, bagaimana beliau tergamak menjual ataupun menggadaikan harta pusaka ini. Harta pusaka orang Melayu ini, tanah rizab orang Melayu ini kepada orang-orang yang tidak sepatutnya. Ini memang patut dihentikan. Nah, itulah saya bilang memang padan mukalah. Kali ini padan mukalah dia kena tangkap dan padan mukalah. Kalau betul dia dapati bersalah, padan muka dia. Ini patut dihentikan. Sekali lagi pujian harus diberikan kepada SPRM, kepada kerajaan Madani. Ini terbaik. Ini terbaik. Entah selepas ini ramai lagi walaun-walaun yang akan terkejut, mulai bergegar-gegar lutut kerana jangan pula selepas ini, kerana jangan pula lepas ini tiba-tiba ada lagi anak-anak walaun, ada lagi menantu-menantu walaun yang kedapatan kantoi makan rasuah sampai lari ke luar negara. Itulah macam-macam. Dan yang nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.